Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azia Nadia binti Azinun 049722. Kaedah fiqh merupakan satu prinsip utama yang boleh dijadikan sebagai satu panduan umum dalam pembinaan hukum-hukum Islam, terutamanya apabila terdapat masalah-masalah baharu yang memerlukan keputusan hukum yang cepat. Prinsip umum ini membolehkan sesuatu masalah baharu yang timbul diselesaikan dengan mudah mengenai hukumnya yang sebenar melalui rujukan kepada sumber-sumber hukum yang lain. Kaedah fiqh merupakan salah satu sumber yang menjadi panduan dan dasar untuk mengeluarkan pecahan atau cabang hukum dalam Islam dan dijadikan sebagai sumber hukum dan hujah sokongan bagi sesuatu permasalahan. Penggunaan kaedah fiqh tidak akan menafikan nas-nas Al-Quran dan hadis, tetapi kedua-dua sumber utama tersebut amatlah penting untuk memahami syariat dan muamalat manusia. Kaedah fiqh ini dapat memberikan hukum secara cepat apabila sesuatu permasalahan timbul, seperti hukum membunuh ular yang berbisa. Hukum membunuh haiwan yang berbisa seperti ular adalah dibenarkan kerana berbahaya kepada manusia. Bidang sains, teknologi dan kejuruteraan amat memerlukan kaedah fiqh untuk diaplikasikan ke dalam setiap kajiannya. Pengaplikasian ini bertujuan untuk memastikan bahawa setiap kajian yang dilakukan adalah berlandaskan panduan yang telah ditetapkan oleh syarak serta mengutamakan kemaslahatan umum. Hari ini saya akan mengupas serba sedikit tentang pecahan kaedah Al-Masyaqqah Tajlibut Taisir. Pecahan kaedah yang pertama adalah Idza doko al-amru at-tasa, yang bermaksud sesuatu yang tersepit itu akan diperluaskan. Manakala pecahan yang kedua pula adalah Idza atasa al-amru doko, yang bermaksud sesuatu yang luas akan dipersempitkan. Pecahan kedua-dua kaedah tersebut adalah daripada kaedah Al-Masyaqqah Tajlibut Taisir, yang bermaksud kesukaran menjadi asbab kepada kemudahan. Oleh itu, agama Islam adalah suatu agama yang syumul dan tidak menyusahkan umatnya. Hal ini kerana setiap kesulitan yang kita hadapi dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kaedah ini akan digunakan pakai untuk menyelesaikan segala urusan tersebut. Terdapat beberapa dalil dan sandaran untuk kaedah ini. Yang pertama adalah sandaran daripada Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat Al-Baqarah 185 yang bermaksud, Allah menghendaki kamu untuk beroleh kemudahan dan Allah tidak menghendaki kamu untuk memperolehi kesukaran. Seterusnya, terdapat beberapa sebab untuk diberikan keringanan kepada seseorang yang melakukan perintah wajib daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu yang pertama, orang yang melakukan perjalanan melebihi 2 marhalah. Yang kedua, orang yang diuji dengan sakit dibenarkan untuk bertayamum menggantikan wuduk. Yang ketiga, orang yang terpaksa melakukan perbuatan kufur sedang hatinya tidak rela melakukannya, namun demi menyelamatkan diri sendiri. Dan yang keempat adalah akal yang tidak sempurna. Melalui ayat ini juga, kita dapat lihat bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri pun tidak mahu membebankan hamba-hambanya. Seterusnya, sandaran daripada sunnah. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu berkata, katanya, seterusnya kita pergi kepada pecahan kaedah yang pertama, Idza doko al-amru at-tasa, yang bermaksud sesuatu yang sempit akan diluaskan. Contohnya, di mana seorang perempuan yang masih dalam tempoh iddah dibenarkan untuk keluar rumah untuk hal yang mendesak seperti bekerja untuk menyara hidup. Pecahan kaedah yang kedua adalah Idza atasa al-amru doko, yang bermaksud sesuatu yang luas akan menjadi sempit apabila keadaan darurat itu akan hilang, maka hukum asal akan kembali. Sebagai kesimpulan,
Agama Islam ini terlalu syumul, sehingga kan di mana ada kesukaran, di situ ada jalannya. Jadi kita sebagai muslim hendaklah mempelajari ilmu-ilmu tentang kaidah fiqh agar kita tidak terlalu membuta tuli mengikut orang lain. Wallahu alam.